Okay. Next. Nombor 8. Tanah simpanan Melayu dikekalkan. Okay, ini biasa saja. Nombor 9. 3 jenis kerakyatan diwujudkan. 3 jenis kerakyatan diwujudkan. Okay. Okay, kat sini sebenarnya yang kerakyatan ni panjang lagi cerita dia. Cuma dekat sini kena tahu apa 3 jenis tu je. Okay. So sekejap saya tulis. 3 jenis kerakyatan tu ialah yang pertama, kuat kuasa undang-undang. Kedua, permohonan, maksudnya sesiapa yang nak jadi warga negara kena buat permohonan dan ada syarat-syarat dia untuk mohon. Nombor 3, naturalisasi. Maksudnya dia akan menjadi warga negara PTM secara natural. Maksudnya tak payah nak pergi tak payah nak minta untuk kuasa undang-undang, tak payah apply. Dia secara naturalnya memang dia dah lahir tu, dia memang akan terus menjadi rakyat PTM. Okay. Nanti yang ni korang akan belajar selepas ni. Maksudnya setiap kerakyatan tu apa syarat-syarat dia. So kat sini nanti kena pastikan, always ingat macam mana cara kerakyatan ni diberi. Okay. Okay, nombor 10. So YDPA yang di-Pertuan Agong dia menjadi ketua negara. Okey, kat sini saya nak share juga kalau dekat macam negara-negara lain pun ada juga sebenarnya raja sebagai ketua negara. Contohnya kita ada Queen Elizabeth UK kan. So ada negara-negara lain raja yang dipilih untuk menjadi ketua tu berlandaskan sistem pewarisan. So, maksudnya diberi kepada anak lelaki dia dan sebagainya. Cuma dekat Malaysia kita punya sistem untuk memberi kuasa ketua negara tu menggunakan sistem demokratik. Okey. Yang ini cukup untuk korang tahu je sebenarnya. Sebenarnya senang untuk korang ingat sebab benda tu dah faham kan. Okay, so dekat Malaysia kita pakai sistem demokratik untuk pilih siapa jadi yang di-Pertuan Agong, which is YDPA dipilih Majlis Raja-Raja ikut giliran setiap 5 tahun. Okay. Jadi apa yang kita ada sekarang ni macam tu lah sistem dia. Kita nama sistem demokratik. Okay. Ataupun kita boleh guna sebenarnya sistem giliran lah. Okay. Itu nombor 10. Okay, next ialah nombor 11 last. Sebenarnya isi dia sangat banyak kalau tengok the official letter, tapi in the syllabus untuk tahap form 5 ni kita hanya akan study sampai 11 isi-isi penting sahaja. Okey, peringkat negeri. Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran. Dibantu oleh DUN, okay, Dewan Undangan Negeri yang kita pernah dengar mana dekat berita ke apa, DUN dan juga Expo. Okay. Yang ni jangan pening-pening, just tahu je MB ni yang tukang buat. Okay. Dan dia punya helpers dia ialah DUN dan juga Expo. Okay, ni 11, semuanya 11. Okay. Cumanya yang betul-betul korang kena bagi more interest dan juga kena hafal sebab yang lain, sebab macam ada point yang normal yang selalu jumpa, tapi ada point yang macam
kita baru dengar gitu kan. So, okay. So ni 6 isi penting yang korang kena highlight. Okay. Tentang macam mana kita nak bentuk apa ni. Kita nak bentuk kerajaan, persekutuan. Okay, yang tu mesti boleh hafal punya. And then, institusi raja dijadikan raja berperlembagaan di peringkat negeri negara. Okay, and then kita ada 3 jenis kerakyatan. Kita ada berkuasa undang-undang, permohonan, dan naturalisasi. Jadi kita ada yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Lepas tu kita ada parlimen yang dekat bawah dia ada Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. And then peringkat negeri, MB buat apa? MB dia bantu dia siapa? Okay. So untuk isi penting perjanjian PTM, ni sahaja yang korang kena beri fokus. Okay. Yang lain semuanya macam agak mudah. Mungkin yang ni yang ada yang baru kenal, ada yang baru jumpa. So cuba untuk fokus ini. Okay, sekejap. Okay, so tu first part dia. Okay, so ni saya buat dalam bentuk table. Okay. Tengok ada few issue, maksudnya macam tentang kerajaan, ada beberapa point. Raja-raja ada 2 point, orang Islam, orang Melayu, orang Islam, bahasa Melayu dan juga tanah kerajaan. Okay. Just nak bagi few clarification. Ini yang akan explain. Okay. So tadi kita tengok isi-isi dia. Sekarang kita nak faham apa signifikan dia. Kenapa isi-isi tu penting kepada semua orang di tanah Melayu masa tu. Okay, first. Dia membentuk pemerintahan demokrasi dengan konsep raja berperlembagaan. Okay, dekat sini dia punya point yang paling penting ialah demokrasi dan juga raja berperlembagaan. Okay. Korang kena ingat point ni, mungkin boleh ingat bila dengar je PTM 1957 dah terus tahu, oh masa ni dah start dah ada demokrasi dan juga ada sistem raja berperlembagaan. Okay. So kita berjaya kekalkan bentuk sistem ni from tahun tu sampai sekarang. Okay. Second, mewujudkan perpaduan jitu antara kaum. Sebab kat sini kita nampak semua kaum macam cuba memberi peluang kepada satu sama lain untuk semua orang dapat hak yang sepatutnya. Contohnya macam kerakyatan tu dia buka dengan cara yang mungkin ada few pembahagian. Sebelum ni dia memang nak tutup terus. Maksudnya rakyat tanah Melayu hanyalah orang Melayu sahaja. Tapi dengan adanya PTM ni, dia menolak jusoli satu dan juga menolak macam strict, menolak permintaan orang Melayu untuk ketatkan lagi. Okay, third, mewujudkan keharmonian kaum tanpa pertumpahan darah. Okay, yang ni poin yang korang boleh ingat ataupun yang boleh kaitkan ialah sebab apa yang kita buat, apa yang pemimpin kita buat sebelum ni semasa nak buat janjian ni ialah membuat rundingan. Okay, rundingan. Okay, ni key dia. Dia buat rundingan, so benda tu berlaku tanpa ada sebarang pertumpahan darah. Okay, next. Memberi rakyat hak mutlak mentadbir yang berdaulat dan merdeka mengikut acuan sendiri. Okay, so kita tahu untuk bab 5 ni, from daripada sistem ahli kita belajar tu,
ialah untuk memberi peluang kita mentadbir. So, at the same time, British nak lepaskan negara-negara ni sebab ada dasar dekolonisasi yang digalakkan oleh PBB. Maksudnya PBB kata sesiapa yang menjajah negara lain, you all kena lepaskan negara-negara tu baik dengan cara bantu diorang. So dia memberi kita sebagai rakyat ni hak mutlak, hak yang sebenar-benarnya mentadbir dengan merdeka ikut cara kita sendiri macam tu. Okay, keempat, 5, melahirkan identiti masyarakat merdeka. Keenam, mengetepikan perbezaan warna, kulit, agama, bahasa dan jurubangsa. Dan setelah sekali, membolehkan rakyat menikmati perkara yang dipersetujui dalam perlembagaan. Okay. Kita nampak kat perlembagaan ni memang macam win-win situation kepada semua kaum dan juga antara kaum-kaum ni dengan pihak British. Okay. So, kepentingan ni, soalan kepentingan ni, dia boleh pergi, maksudnya dia boleh ditanya secara direct. Contohnya macam, apakah kepentingan perjanjian tersebut dan juga dia boleh jadi poin-poin ni korang boleh guna sebagai jawapan untuk soalan kebat. Okay? Sebab dia macam, dia punya rupa dia macam jawapan kebat sikit tentang perpaduan dan sebagainya. So boleh digunakan semula. Okay. So cuba pastikan kat sini hafal dalam 4 poin. Okay. So yang ni kita boleh guna untuk PTM as well juga guna untuk soalan kebat tentang rundingan ataupun hubungan antara kaum. Okay. Sorry kalau terlaju sikit. Korang cuba relax je. Okay. Kita buat praktis sikit. Okay, so mengapakah pemimpin negara memilih pendekatan rundingan ataupun perundingan dalam usaha menuntut kemerdekaan? So untuk bab 5 ni dia akan banyak kaitkan dengan kebat sebenarnya. So tu sebab saya macam fokuskan bahagian ni untuk bab ni. Okay, so ni antara jawapan yang korang boleh guna sebenarnya. Okay, mengelakkan pertumpahan darah sebab sebenarnya kita ada je peluang untuk berperang ataupun menjalankan like macam peralihan kuasa besar-besaran, take over kerajaan ataupun kita boleh guna cara tipu helah dan penipuan. But kita tak buat macam tu. Maksudnya kita punya pemimpin masa tu tak buat cara macam tu. Dia cuba untuk jumpa dengan masalah, means like British tu sendiri, jumpa, cakap apa yang kita nak, cuba untuk orang kata berunding, bincang sampai kita jumpa satu point yang semua orang setuju. Actually sebenarnya untuk mendapatkan perjanjian PTM tu, isi-isi yang macam tu, diperlukan masa yang sangat lama sebenarnya. Sebab at first macam okay, ya raja-raja minta macam ni, but British kata tak boleh macam tu. So ada macam banyak tak setuju. Okay, so perundingan ni yang cuba sikit untuk berkawan dengan British dan juga kita boleh dapat apa yang kita nak. Okay, next. Mengelakkan peperangan yang boleh menghancurkan negara. Kita tahu perang ni susah untuk memberikan kesan yang baik untuk negara. Especially in long term lah. Ketiga, pendekatan melalui rundingan terbukti berjaya semasa penentangan kepada Malayan Union. Okay, kita buat benda yang sama semasa Malayan Union juga. So kita rasa macam British dia okey dengar asalkan kita guna cara yang elok dengan dia. Okay.
Keempat, mengukuhkan persahabatan negara dengan British. Kelima, memberi persepsi yang baik kepada kuasa luar tentang sikap tegas tapi sederhana masyarakat Tanah Melayu. Okey, dan last sekali untuk mencapai keputusan yang adil kepada semua pihak. Okey, ini antara contoh jawapan. Okay, sebenarnya apa jawapan itu sebenarnya selagi dia relevan, selagi dia logik, dia boleh diterima sebagai jawapan. Dia still betul. Tak mestinya kena ikut skema ni. Ini antara idea yang korang boleh guna sebab selalunya kebat ni dia tak kisah pun apa jawapan korang. Skema dia tu. Sebab jawapan dia banyak. Macam-macam rupa dia boleh keluar. So korang kena pastikan dia relevan dan juga masuk akal. Itu saja. Okay. Okay, next. Ialah, okay. Apakah peranan anda sebagai rakyat agar negara kita sentiasa aman dan damai? Okay, first, elak from ada sifat kauman. Second, membentuk masyarakat bersatu padu. Third, menghayati prinsip-prinsip rukun negara. Fourth, menghormati kedaulatan perlembagaan. Dan kelima, membantu usaha memberantas rasuah. So kat sini, ni cuma idea yang saya cakap tadi. So boleh fikir anything yang relevan. Okay, tak ada masalah. Okay, ni last sub point untuk bab 5. Okay. So kita nak tengok peranan tokoh-tokoh kemerdekaan. Maksudnya tokoh-tokoh yang berusaha mendapatkan kemerdekaan tu. Mendapatkan perjanjian yang semua orang akan rasa the kebaikan kepada perjanjian tu sebenarnya. Okay, so kemerdekaan yang capai pada 31 Ogos merupakan diusulkan oleh para pemimpin yang berwibawa. Sikap bekerjasama dan utamakan perundingan merupakan pendekatan terbaik bagi masyarakat berbilang kaum. Okay, first kita akan of course kena reflect on Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okay, so dia naik selepas Datuk On Jaafar keluar parti UMNO. Okay, so dia merupakan Presiden UMNO selepas Datuk On Jaafar. Dia juga Ketua Parti Perikatan dan Perdana Menteri kita yang pertama. Okay, ni simple je. And then apa yang kita kena ingat dia buat ialah mengendalikan pakatan murni antara kaum dengan bijaksana. Okay, kedua. This is Tun Abdul Razak, Timbalan Presiden UMNO dan juga Timbalan Perdana Menteri semasa waktu Tunku Abdul Rahman ni. Okay, so apa yang dia buat, okay, apa sumbangan dia. Okay, yang ni okay, so yang ni ialah sumbangan. Kalau yang ni sumbangan Tunku Abdul Rahman, yang ni sumbangan Tun Abdul Razak. Okay, untuk Tun Abdul Razak ni, dia merupakan perunding di dalam tuntutan kemerdekaan di London. And then dia juga perunding menyiapkan perlembagaan kemerdekaan. Dan pengerusi jawatan kuasa penyata pendidikan. Kini mesti ingat tentang dia pernah adakan laporan penyata razak. Okay. So dia ingat penyata razak ni dalam sistem pendidikan. And then dia merupakan Perdana Menteri kedua selepas Tunku Abdul Rahman. Ni just cuba take it easy. Cuba untuk tahu view tu dah okey dah sebenarnya. Okay. Yang ni jangan pening-pening sangat. Okay. Lagi dua orang. Okay, first, Tun H.S. Lee, tokoh MCA yang memulakan kerjasama antara kaum hingga mencetuskan idea penubuhan Parti Perikatan. So kita tahu
Parti Perikatan pada peringkat awal hanyalah dianggotai oleh MCA dan juga UMNO sahaja. Okay. So idea dia datang from Tun H. S. Lee. Okay, so next. MCA bekerjasama dengan UMNO dan juga MIC. Okay, dan seterusnya yang korang kena ingat lagi, kita ada tentang Chenglok yang memang from awal-awal lagi memang bersama dengan Tunku Abdul Rahman untuk berunding dengan British. Okay. Dan ada Tun V. T. Sambatan merupakan Presiden MIC dan beliau menyokong sepenuhnya dasar kerjasama kaum dan menyeru kaum India memberikan kesetiaan kepada negara ini. Sekiranya ada 5 orang, 5 campur dengan Tan Cheng Lock sekali. So tokoh-tokoh ni dia membuat secara umumnya diorang ni jenis yang okey dengan kerjasama. Nak bekerjasama dengan sesiapa yang boleh memberikan orang peluang dan juga hak yang sepatutnya. So peranan dia yang paling utama ialah promote kerjasama kaum. Tak semua ni sanggup untuk bekerjasama antara satu sama lain. Okay? Untuk capai kemerdekaan tu. Okay. So, bab 5 habis sampai sini je. Okay. So, I ada few minutes lagi. Kita akan rehat kejap. Lepas ni buka soalan yang I upload tu. So, korang dah download kan soalan-soalan tu. So, kita buat yang mana yang kita boleh buat. But ada juga jawapan kat situ in case if tak sempat nak habiskan semua hari ni sebab total ada 100 soalan. Okay. So, jumpa lagi 5 minutes. Okay. Korang dalam pukul 9 macam tu. Soalan mana? Sekejap. Dekat chat. I ada bagi dekat chat. Tak juga. Sekejap tak ada. I hantar semula dia soalan. Okay, tu I tengah upload soalan dan juga latihan. So please download, nanti pukul 9 kita buat sama-sama. I hope semua orang dapat. So please take press. Jumpa lagi pukul 9, okay? Thank you everyone.